Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saiful Islam bin Muhammad Izra'i. Saya ucapkan selamat datang buat peserta-peserta lepasan-lepasan SPM ke program Hijrah Menara Gading online. Pertamanya, tahniah diucapkan kepada barisan ahli jawatan kuasa Kelab Siswa Haluan kerana tetap berjaya mengadakan seminar ini, Hijrah High Mega ini, ketika dalam keadaan diuji sebegini rupa, masih berusaha untuk memastikan program ini dapat berlangsung dan memberi manfaat kepada semua adik-adik pelapis generasi mahasiswa masa akan datang. Juga buat para peserta, semoga semuanya sentiasa berada di dalam rahmat dan naungan Allah SWT dan sentiasa di dalam peliharaannya. Juga rasa tidak lewat untuk saya ucapkan jutaan tahniah kepada semua lepasan SPM kerana masing-masing telah berjaya mendapat keputusan SPM yang terbaik. Kenapa saya katakan terbaik? Kerana semua keputusan SPM adik-adik serta peserta yang dihormati adalah ketentuan daripada Allah SWT. Dan kita tahu apabila ianya ketentuan daripada Allah, pastinya ia adalah yang terbaik untuk kehidupan kita. Cumanya kita saja belum tahu dan juga belum sedar apakah hikmah dan kebaikan di balik keputusan yang sedemikian dan sedemikian. Justru adik-adik sentiasa janganlah pernah terlupa akan perancangan Allah ini adalah perancangan yang terbaik buat adik-adik semua. Untuk persoalan yang dikemukakan kepada saya membincangkan tentang kejutan budaya, culture shock. Kita sering digemparkan dengan berita-berita ataupun laporan-laporan mahasiswa yang terlibat dengan parti-parti liar, parti-parti zina dan parti-parti dadah, dan mereka ini ditahan dan dilaporkan di dada-dada akhbar. Malah kita juga selalu dikejutkan dengan banyaknya kes bunuh diri dalam kalangan mahasiswa. Sedangkan mereka ini adalah golongan yang terpilih dalam kalangan banyak masyarakat. Baru-baru ini terbaru, Ogos 2019, kita dikejutkan dengan pelajar PhD Malaysia yang membunuh diri kerana sering dibuli. Dan juga satu lagi statistik yang nak diketengahkan adalah daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Di awal Oktober baru-baru ini, sejumlah 60% graduan mahasiswa menganggur ataupun tidak mendapatkan pekerjaan selepas setahun tamat pelajaran. Realiti yang berlaku terhadap mahasiswa semasa selepas mereka di dalam alam mahasiswa ini seharusnya kita telusuri dan perhatikan dengan serius. Kerana jika kita tidak memahami dan menyedari kenapa perkara ini berlaku, dikhawatiri adik-adik pun ataupun peserta-peserta High Mega online ini pun akan terjerumus ke dalam lubang kegelapan yang sama. Kerana apa? Kerana adik-adik tidak sedar akan wujudnya kejutan budaya yang berada di sekeliling. Kerana apa? Rata-rata mahasiswa yang baru mendaftar, mereka ini terkejut dengan wujudnya persekitaran mereka yang berubah. Ya, satu ketika dahulu mereka dipantau, dijaga oleh pengawas, oleh ibu bapa, oleh guru, warden mungkin. Tetapi kali ini mereka ni bebas. Boleh berkawan dengan siapa yang mereka mahu. Boleh bermain permainan apa yang mereka mahu. Boleh memperuntukkan masa kepada apa yang mereka hendaki. Tidak ada yang boleh halang. Tetapi mereka terlupa wujudnya malaikat yang sentiasa mencatat dan mengawas setiap tindak tanduk mereka, baik di kiri, di kanan, di depan, di belakang ataupun di atas maupun di bawah. Juga wujudnya Allah yang Maha melihat setiap apa yang mereka lakukan. Mereka terlupa perkara itu. Mereka masuk ke alam mahasiswa tanpa ada persediaan, sehingga mereka ni hanyut lemas dalam lautan dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Kerana apa? Kerana mereka tidak merancang. Ya, orang yang tidak merancang sebenarnya dia sedang berancang untuk kegagalan. Dan Malcolm X ada berkata, masa hadapan adalah untuk mereka yang mempunyai persediaan pada hari ini. Baik, untuk kita mengatasi ujian ataupun mehnah
kejutan budaya ini, perkara pertama yang adik-adik atau peserta SPN perlu lakukan adalah perlunya sentiasa menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita tahu orang yang tidak beriman ataupun tidak terhubung hatinya dengan Allah, makanya ia bebas untuk melakukan maksiat, bebas untuk melakukan apa-apa perkara. Justru saya mengajak untuk adik-adik sentiasa memahamkan nama-nama Allah, asma-asma Allah, yang mana setiap sifat-sifat Allah itu terpaut dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan seharian kita. Dalam kita bergaul, dalam kita belajar, kita sentiasa ada nama-nama Allah yang perlu kita kaitkan agar kita sentiasa terhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, Al-Quran itu sendiri yang merupakan kalam Allah harus menjadi pendamping untuk kita mengadu dan juga berbicara dalam setiap ketika. Ianya bukan sekadar hanya untuk dinyanyikan dengan lagu-lagu yang menarik, Bayati, Hijaz, Nahwan sebagainya. Ia tidak salah. Tetapi Al-Quran itu hadirnya adalah untuk kita faham maksudnya, tafsirnya. Kita fahami ayat-ayat Al-Quran itu dengan hadis-hadis Rasulullah SAW, dan kita melihat tafsir-tafsir yang muktabar, dan kita tadabbur ayat-ayat yang kita boleh menginsafi diri kita. Dan kita harus gerakkan diri untuk berbicara dengan Al-Quran kerana ia adalah kalam Allah. Walaupun jurusan apa sekalipun. Mungkin adik-adik yang ada masuk jurusan akaun, jurusan kejuruteraan, tapi ia tidak menghalang untuk kita memahami tafsir dan tadabbur Al-Quran ini. Semua kena pakar ataupun mahir dalam ulum Quran, ulum hadis, supaya kita kita dapat faham intipati Al-Quran itu. Bukan Al-Quran itu hanya untuk dinyanyikan di dalam solat ataupun di dalam ucapan-ucapan. Sehingga akhirnya apabila kita solat, kita dapat merasakan ketika kita solat itu kita berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengadu, kita minta ampun, kita berharap, kita meletakkan Allah yang tertinggi dalam kehidupan kita. Barulah kita boleh meningkatkan potensi diri sebegitu rupa. Cumanya apa yang saya nak kongsikan, untuk kita sentiasa kekal dalam hubungan dan mencintai Allah Subhanahu Wa Taala ni, ini bukan perkara yang mudah. Ia perlukan teman, ia perlukan rakan seperjuangan untuk kita berjuang melayari bahtera di dalam alam mahasiswa ini. Seperti mana sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud seseorang itu mengikut agama ataupun jalan kehidupan, cara hidup kawan ataupun teman. Maka hendaklah setiap daripada kamu terlebih dahulu memerhatikan siapa yang dipilih sebagai teman atau sahabat kamu. Riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Perkara yang kedua yang ingin saya kongsikan, yang perlu adik-adik praktikkan atau amalkan, adalah adik-adik perlu mengadakan persediaan yang rapi lebih awal. Kerana apa? Seperti mana yang disebut dalam surah Al-Mu'minun dalam ayat 57 hingga 61, menurut Fizilal Al-Quran, ayat ini memberi gambaran betapa keimanan ini akan memberi perasaan peka, bimbang dan cemas untuk seseorang dan sentiasa berhati-hati, bersedia untuk tidak termasuk ataupun terjerumus dalam perangkap-perangkap syaitan dan akhirnya melakukan maksiat. Oleh itu, sahabat-sahabat sekalian, semua haruslah kita sentiasa membuat persediaan yang lebih rapi, yang lebih awal sebelum masuk ke dalam IPT ini. Persediaan ini termasuklah dari segi aspek akalnya, dari segi aspek spiritualnya, dan dari segi aspek badannya. Perlu tahu apa teknik-teknik yang baik untuk mengurus masa, untuk menjaga masa, bagaimana cara belajar yang berkesan. Kerana kalau kita tidak tahu, tidak ada persediaan itu, kita akan menjadi orang-orang yang juga yang akan membazirkan masa dan merugikan masa dalam perkara-perkara yang mereka tidak tahu cara teknik bagaimana nak menjaga. Baik, cara ketiga untuk kita mengatasi cabaran kejutan budaya ini adalah mahasiswa itu perlu ada wawasan yang besar. Rasulullah SAW ketika perang Khandaq memotivasikan para sahabat Nabi dengan satu cita-cita dan impian yang di luar batasan akal fikiran ketika itu, iaitu umat Islam akan menawan Rom dan Parsi. Yang mana kekuatan Rom dan Parsi ketika itu lebih kurang kalau kita gambarkan seperti kekuatan Amerika, Rusia dan China ketika ini. Ia sangat mustahil. Tapi impian dan mimpi yang ditanamkan oleh baginda Rasulullah SAW itu sangat besar. Ramai mahasiswa yang hilang panduan jati diri kerana mereka tidak mempunyai cita-cita.
dan sebab yang jelas bila melangkah ke alam mahasiswa. Ada yang masuk ke dalam alam mahasiswa untuk bantu ekonomi keluarga, ya bagus. Malah ada juga yang berhajat untuk dapat gaji lumayan. Ada yang masuk kerana dipaksa keluarga. Ada yang masuk kerana memang suka dan gemar dengan bidang yang diceburi, memang antara hobinya. Dan ada juga yang masuk satu bidang itu kerana popular. Dan kalau kita tengok dari sudut lainnya, ada juga mahasiswa yang masuk ke dalam alam mahasiswa ini untuk membina kenalan, membina potensi diri, bercita-cita untuk menyumbang kepada ummah, negara, dan dengan ilmu yang diperolehnya nak memberi kebaikan kepada masyarakat. Mereka membantu masyarakat dengan bidang kepakaran mereka masing-masing, berhajat untuk mencipta teknologi baru, ilmu baru, model baru, modul baru, teori baru, agar alam dan masyarakat manusia ini dapat menjadi lebih baik dan umat Islam dapat menjadi pelopor kepada teknologi dunia. Seterusnya dapat menjadi saham akhirat. Begitu wawasan yang besar. Maksudnya ada banyak wawasan-wawasan yang ada dalam kepala mahasiswa ini. Jadi kita pilih mana satu yang kita nak ada. Malah kalau kita tengok ada juga mahasiswa yang masuk ke dalam alam mahasiswa ini mempunyai cita-cita untuk belajar cara untuk membuka syarikat sendiri, yang mampu untuk kita gajikan orang, dan akhirnya umat Islam itu sendiri dengan ada kemampuan ekonomi dapat memegang ekonomi dunia dan menjadi penyumbang kepada zakat, wakaf dan menaja pembelajaran umat Islam lain. Ya, semua peserta HiMega ini perlu ada banyak sebab untuk kita masuk ke dalam alam mahasiswa ini. Dan seharusnya sebab-sebab itu adalah sebab-sebab yang besar. Jadinya sebelum kita terus, mungkin satu tugasan untuk adik-adik yang mendengar ini, untuk ambilkan sehelai kertas, tulis 10 senarai apakah sebab adik-adik nak masuk ke dalam alam mahasiswa ini. Perlu ada wawasan yang besar. 10 sebab. Seterusnya saya diminta untuk memberitahu apa perbezaan di antara alam IPT dan alam persekolahan. Ya, jawapan bagi persoalan ini ada dua. Yang pertama, ya, ada beza. Dan yang kedua, langsung tiada beza. Kerana apa? Kerana ianya semua bergantung kepada diri anda. Jikalau anda tidak cuba untuk merubah diri anda dicampakkan ke mana-mana pun, ianya tetap sama, tak ada perbezaan. Tak memberi kesan kepada masyarakat, tak memberi kesan juga kepada diri anda. Analoginya seperti emas satu jongkong. Emas yang apabila kita campakkan ke loji najis, ia pasti akan ada orang yang berebut untuk mendapatkannya. Tapi jika satu batu-bata yang kita campakkan ke hotel 5, 6 bintang yang ternama, batu-bata itu dicampakkan ke dalam kolam, makanya tidak ada orang yang mengambilnya. Kerana apa? Kerana nilainya adalah nilai batu. Jikalau anda masih berharapkan untuk dikejutkan, disuruh, dipaksa, didenda, maka jika di sekolah pun anda tidak mampu memberi apa-apa, maka di dalam IPT pun anda tidak memberi kesan. Ini sama. Dan anda tidak berubah. Namun jika anda seorang yang menjaga akidahnya, menjaga ibadahnya, proaktif, cuba melatih diri untuk berdisiplin, melatih diri untuk bercita-cita besar, mencari sebab untuk hari-hari baru, berdikari, cuba bermanfaat kepada orang lain, maka walaupun anda dicampakkan ke lautan, anda akan menjadi benua. Dicampakkan ke daratan, anda akan menjadi gunung. Dan apabila dicampakkan ke udara, anda akan menjadi kejora mewarnai cakrawala, akan memberi manfaat kepada seluruh umat. Makanya adik-adik mahasiswa IPT dan sekolah, perbezaannya adalah diri anda. Apa yang mengubah diri anda? Adakah anda melakukan perubahan untuk menjadi manusia yang lebih baik? Di mana dalam surah Ar-Ra'd yang bermaksud, sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada pada suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi ubah diri anda sebelum masuk ke dalam IPT, makanya IPT akan menjadi satu alam yang berbeza dan akan memberi kesan yang sangat luar biasa kepada dunia, masyarakat dan diri anda sendiri. Kesimpulannya, saranan dan nasihat saya
untuk semua peserta online Kimega, jagalah hubungan sentiasa dengan Allah dengan sabar, solat dan mencari sahabat-sahabat yang soleh di dalam IPT nanti. Yang keduanya, sentiasalah berhati-hati dalam menjauhi dosa dan maksiat dan sentiasalah bersiap sediaga dalam untuk kita menghadapi apa-apa juga cabaran. Yang ketiganya, bercita-citalah dengan cita-cita yang besar dan berwawasanlah dengan wawasan yang besar. Dan yang terakhir sekali, mulakanlah perubahan dengan diri anda. Makanya anda akan dapat memberikan satu perubahan yang lebih besar dalam kehidupan masyarakat dan akhirnya dunia, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.